Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Cikgu Nur Rafika Faradila binti Syahrum dari SK Meliki Alur Gajah. Pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Seni Visual tahun 5 dengan unit 5, tajuk Pasu Mini untuk bahagian 1. Standard kandungan ialah 1.1, standard pembelajaran 1.1.4. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pelajaran, cikgu berharap kamu dapat menyenaraikan 4 jenis rekaan dan fungsi tembikar tradisional dengan betul. Dan yang kedua, kamu dapat menyenaraikan 3 elemen seni yang terdapat dalam tembikar tradisional. Bersedia ya semua? Jom kita belajar. Apa yang kamu nampak dalam paparan ini ialah beberapa jenis rekaan tembikar. Okay, kita akan belajar tentang tembikar tradisional pada hari ini. Apa itu tembikar? Tembikar tradisional ialah bermaksud bekas yang diperbuat daripada bahan tanah liat dan mempunyai fungsi tertentu. Tembikar akan dibakar melalui kaedah pembakaran tradisional atau secara tanur sebelum digunakan. Maksud tanur ialah kawasan alat untuk membakar. Okay? Tanur ni bermaksud satu alat untuk membakar. Jika kamu lihat muka surat 38, dalam buku teks kamu akan dapat lihat paparan ini. Apa yang kamu lihat ialah ini adalah tembikar terenang. Untuk pengetahuan kamu, tembikar terenang ini berasal daripada daerah Kuala Tembeling, Pahang. Yang istimewanya pada tembikar terenang ialah pada tembikar ini terdapatnya penutup. Ini ciri-ciri tembikar terenang ya. Dia mempunyai penutup. Dan juga tembikar terenang mempunyai alas berkaki 3. Ini kaki dia 1, 2, 3. Dia ada alas. Okay. Tembikar yang lain, jenis yang lain, dia tak ada alas. Jadinya kalau kita tengok ada rupa bentuk begini, okay, ini adalah tembikar terenang. Mari kita lihat pula apa elemen seni yang terdapat pada tembikar terenang. Okay. Elemen yang pertama yang kamu boleh lihat ialah berkaitan dengan rupa. Okay. Rupa, dia menggunakan rupa organik pada tembikar terenang. Digunakan rupa organik, motif rupa organik pada tembikar terenang. Okay. Disusun secara berulang-ulang untuk menghasilkan corak. Selain daripada itu, elemen seni yang lain ialah dari segi bentuk. Dia berbentuk, tembikar terenang berbentuk konkret. Dia bersifat 3 dimensi. Maksud 3 dimensi ni, dia boleh disentuh dan boleh dilihat. Selain daripada itu, tembikar terenang mempunyai imbangan simetri. Imbangan simetri. Simetri. Okey, mempunyai imbangan simetri. Mempunyai imbangan simetri inilah. Ni, mempunyai imbangan simetri apabila diletakkan garisan paksi dekat tengah-tengah ni, bahagian sini dan bahagian yang sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sama. Okey. Selain daripada itu, elemen seni yang terdapat pada tembikar terenang ialah konsep elemen penegasan. Elemen penegasan, iaitu susunan corak pelbagai motif diletakkan pada bahagian tertentu. Okay. Dia tak letak pada semua. Bahagian ni semua ada corak-corak-corak. Tak ada. Dia ada penegasan dia, iaitu pada di bahagian kepala, kat sini je, corak dia kat sini. Di bahagian bibir, okay, di bahagian dada,
Dan bahagian pelapik kat sini, bahagian sini pelapik pun ada juga. Jadi dia tak semua tak keseluruhan ada corak, ada elemen penegasan pada tembikar ni. Okey. Kalau di sini kita lihat bahagian-bahagian tembikar terenang ni dibahagikan kepada 6 bahagian. Okey, iaitu daripada sini hingga sini kita panggil bahagian kepala. Bahagian yang ini kita panggil bahagian bibir. Bahagian yang ini kita panggil bahagian leher. Dan ini pula dada. Bahagian yang ini adalah bahagian badan. Dan bahagian yang ini kita panggil bahagian pelapik. Cikgu harap kamu faham. Okay, cikgu nak terangkan pula apakah fungsi tembikar tradisional. Okay, fungsi tembikar tradisional ni ada 4. Iaitu fungsinya sebagai bekas air, sebagai bekas makanan, sebagai bekas perasapan dan sebagai bekas jambangan. Okay. Maksudnya contoh-contoh untuk bekas air lah buyung, labu. Untuk bekas makanan, belanga. Kalau belanga biasanya bertutup lah. Periuk tanah. Kalau bahagian yang air pun biasanya ada tutup juga. Okay. Kalau ni bahagian perasapan. Bekas fungsi perasapan ni contohnya ialah bekas kemenyan dan bekas bara. Okay. Bila untuk perasapan ni, tembikar yang digunakan untuk fungsi perasapan, dekat tembikar ni mestilah mempunyai lubang-lubang udara. Dan tembikar tradisional juga berfungsi sebagai untuk jambangan, bekas bunga. Biasanya kalau bekas bunga, dia tidak mempunyai penutup dan lebih tinggi. Okay, bekasnya lebih tinggi. Okay. Sekarang cikgu nak terangkan pula tentang media dan teknik dalam penghasilan tembikar tradisional. Okay. Untuk penghasilan tembikar tradisional biasanya akan menggunakan media kayu tera. Kayu tera ni akan ditekan pada permukaan tembikar untuk menghasilkan motif dan corak. Okay, ini adalah hasil terapan dia. Kemudian media tanah. Teknik ini dibuat dengan menampalkan tanah liat untuk membuatkan motif, menjadikannya motif. Okay, menghasilkan bahagian bibir biasanya. Untuk menghasilkan efek timbul. Okay. Kemudian media yang digunakan adalah alat pengguris. Permukaan tembikar akan diguris untuk menghasilkan motif. Okay, ini adalah hasil gurisan. Dan yang terakhir kita gunakan teknik pembakaran. Teknik pembakaran ni digunakan untuk menghasilkan warna. Kesan pembakaran ni akan menjadikan tembikar tu akan berwarna hitam, berkilat, cantik. Okay. Okay, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita tak ada buat sebarang amali, namun kamu akan ada latihan yang perlu kamu siapkan. Itu kamu perlu melengkapkan latihan dalam pautan yang telah diberikan di Telegram. Okay, kamu siapkan dan tak perlu screenshot dan sebagainya, saya akan terima secara automatik. Okay, selamat mencuba sayang. Okay, jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk pasu mini untuk bahagian yang kedua. Okay, bye. Assalamualaikum.